Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM. Bab 3 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di negara kita. Di bawah tajuk kecilnya Perang Dunia Kedua. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk Perang Dunia Kedua ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, faktor tercetus Perang Dunia Kedua di Eropah. Yang kedua, Perang Dunia Kedua di Eropah. Dan yang ketiga, berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah ada 4 faktor utama. Yang pertama, kemunculan ideologi baharu. Yang kedua, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Dan yang keempat, Pakatan Ketenteraan. Dia punya formula faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua. Idea versatile, gagal pikat. Idea apa yang gagal pikat? Idea yang versatile. Tengok penerangan formula. Idea merujuk pada ideologi, persamaan pada huruf IDE. Idea, ideologi. Versatile merujuk pada Versailles, persamaan pada huruf VERSA. Versatile, Versailles. Gagal merujuk pada kegagalan. Kegagalan berasal daripada perkataan gagal. Dan pikat merujuk pada pakatan. Pakatan berasal daripada perkataan pakat. Cikgu ubah menjadi pikat. Jadi pikat merujuk pada pakat. Jadi apa formula faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah? Idea versatile, gagal pikat. Idea tu apa? Ideologi baharu. Versatile tu apa? Ketidakpuasan hati perjanjian Versailles. Gagal iaitu kegagalan Liga Bangsa. Pikat, Pakatan Ketenteraan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kemunculan ideologi baharu. Kemunculan ideologi baharu ni di 2 negara, iaitu Itali dengan Jerman. Itali, ideologi baharunya adalah fasism. Dan Jerman, ideologi baharunya adalah Nazism. Kemunculan ideologi baru ni disebabkan oleh kemelesetan ekonomi di negara masing-masing. Jadi mereka menggerakkan politik yang bersifat radikal yang dipanggil sebagai fasism dan Nazism. Okey, kita tengok fasism dulu. Fasism ni adalah di negara Itali, pimpinan Benito Mussolini. Benito Mussolini dan parti fasis yang berjaya menguasai Itali pada tahun 1922. Jadi fasism ni dibawa oleh siapa? Benito Mussolini, di bawah parti fasis. Matlamat utama fasism ada 2 matlamat. Mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Yang kedua, percaya kepada nasionalisme melampau termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Justru mereka telah melancarkan gerakan untuk meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah, iaitu Ethiopia sekarang, dan Albania. Manakala Nazism pula di bawah pimpinan Adolf Hitler dan partinya Nazi yang berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Ya, selang 10 tahun lepas Benito Mussolini membentuk kerajaan di Itali, kemudiannya Adolf Hitler pula membentuk kerajaan di dalam negara Jerman, iaitu tahun 1933. Matlamat utama Nazism ada 3 yang utama. Yang pertama, mengagungkan bangsa Jerman. Yang kedua, memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles, memulihkan nasionalisme Jerman. Dan yang ketiga, membina angkatan tentera semula. Justru itu, Adolf Hitler telah menduduki wilayah Rhineland semula yang hilang melalui perjanjian Versailles. Ya, dalam perjanjian Versailles, Jerman kena melepaskan semua tanah jajahannya termasuk Rhineland. Jadi selepas Adolf Hitler naik jadi pemimpin baru di Jerman, Adolf Hitler telah memperkenalkan ideologi baru bernama Nazism dan dia telah berjaya menawan semula Rhineland. Okey, tengok faktor yang kedua. Ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. 2 negara tak puas hati, Jerman dengan Itali. Tengok Jerman. Jerman menganggap perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya kerana yang pertama, pampasan perang tinggi dan perlu dibayar. Yang kedua, ekonomi negaranya meleset. Yang ketiga, inflasi negaranya yang sangat teruk. Dan yang keempat, tanah jajahan dibebaskan termasuk Rhineland tersebut. Jadi apa formula untuk
perjanjian Versailles bagi Jerman, rampas ekor dalam tandas. Rampas ekor dalam mana? Dalam tandas. Okey, tengok penerangan formula. Rampas merujuk pada pampasan. Pampasan berasal dari perkataan pampas, bukan pamparam. Tak. Pampas. Pampas ni cikgu ubah menjadi rampas. Rampas, pampas. Ekor merujuk pada ekonomi, persamaan pada huruf EKO. Ekor, ekonomi. Dalam merujuk pada inflasi. Inflasi ada 3 sebutan. Inflasi. Saya ambil sebutan pertamanya. In ni sebutan dalam bahasa Inggeris bermaksud dalam. Jadi dalam merujuk pada inflasi. Tandas merujuk pada tanah, iaitu persamaan pada huruf TAN di depan. Tandas, tanah. Jadi apa formula untuk perjanjian Versailles bagi Jerman? Rampas ekor dalam tandas. Rampas tu pampasan perang tinggi, ekonomi Malaysia. Ekor tu ekonomi Malaysia. Dalam tu inflasi yang teruk. Tandas tu adalah tanah jajahan dibebaskan. Okey, manakala Itali pula tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles kerana tidak diberikan tanah jajahan baharu seperti yang diperolehi oleh Perancis dan Poland. Sebagaimana yang diketahui, dalam Perang Dunia Pertama, Itali menyebelahi pakatan bertiga, iaitu Britain, Perancis dengan Rusia. Tetapi disebabkan tidak mendapat tanah jajahan yang baru, ini kerana Jerman kena lepaskan semua tanah jajahannya bagi kat siapa? Bagi kat Pakatan Bertiga. Dalam Pakatan Bertiga termasuk dah Itali? Ya, termasuk Itali. Tetapi malangnya, Itali lah satu-satu negara sahaja yang tidak mendapat tanah jajahan yang baharu menurut perjanjian Versailles tersebut. Jadi Itali rasa adil tak? Ya, sangat tidak adil. Jadi dia tak puas hati perjanjian Versailles. Okey. Yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa diwujudkan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun Liga Bangsa-Bangsa gagal. Yang pertama, menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata daripada tahun 1931 hingga 1934, di mana Jerman telah keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Jadi pergi ke mana penguatkuasaan perjanjian pelucutan senjata? Jika Jerman berjaya memperbesarkan lagi angkatan tenteranya secara terbuka. Jadi bermaksud Liga Bangsa-Bangsa telah gagal menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Yang kedua, Liga Bangsa juga gagal menangani krisis pencerobohan. Contohnya, Jepun menakluki Manchuria, iaitu wilayah di bawah penguasaan Cina dalam krisis Manchuria, dan Itali menyerang Habsyah di Afrika, iaitu dalam krisis Habsyah. Jadi, Liga Bangsa-Bangsa gagal menangani krisis pencerobohan di dunia. Okey, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa menangani cabaran selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Jadi Liga Bangsa-Bangsa ni gagal menjalankan peranannya. Okey, last sekali, Pakatan Ketenteraan. Sebagaimana dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua pun ada Pakatan Ketenteraan. Iaitu ada dua pakatan. Pakatan Kuasa Paksi dengan Pakatan Kuasa Bersekutu. Okey, kita lihat. Yang pertama dahulu, Pakatan Kuasa Paksi ada 3 negara, iaitu Jerman, Itali, Jepun. Dia punya formula Jamel, Tali, Jebon. Jamel merujuk pada Jerman, persamaan pada huruf J di depan. Tali merujuk pada Itali, persamaan pada 2 sebutan terakhir untuk Itali. Saya ambil 2 sebutan terakhir, iaitu Tali. Jebon merujuk pada Jepun, persamaan pada huruf JE di depan. Jadi apa formula untuk Pakatan Kuasa Paksi? Jamel, Tali, Jebon. Jerman, Itali, Jepun. Yang kedua adalah Pakatan Kuasa Bersekutu. Dalam pakatan ni ada Britain, Perancis, Rusia dengan Amerika Syarikat. Dia punya formula untuk Pakatan Kuasa Bersekutu, bila pegang rasa Al-Marin. Tengok penerangan formula. Bila merujuk pada Britain, persamaan pada huruf B di depan. Pegang merujuk pada Perancis, persamaan pada huruf PE. Rasa merujuk pada Rusia, persamaan pada huruf R dengan S di tengah-tengah, rasa Rusia. Al-Mari merujuk pada Amerika, persamaan pada huruf A di depan. Jadi apa formula untuk Pakatan Kuasa Bersekutu? Bila pegang rasa Al-Mari. Bila Britain pegang Perancis, rasa Rusia. Al-Mari, Amerika. Okey, seterusnya Perang Dunia Kedua di Eropah.
peristiwanya. Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Okey, kita lihat. Ada 4 peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, Jerman menakluk Eropah Barat. Yang kedua, pengeboman Britain. Yang ketiga, penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Dan yang keempat, serangan Jerman ke atas Rusia. Okey, yang pertama, Jerman menakluk Eropah Barat. Jerman memulakan serangan Blitzkrieg. Apa maksud Blitzkrieg? Iaitu serangan kilat bagi menakluki negara di Eropah. Disebabkan oleh serangan kilat tersebut, Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Jerman menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang pertengahan tahun 1941. Okey, yang kedua, pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut. 2 arah diserang di Britain, iaitu udara satu dengan laut satu, terhadap Britain pada bulan September 1940 hingga 1941. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Hal ini telah menjejaskan ekonomi negara Britain. Okey, selepas itu Itali sertai dalam perang di Eropah. Sebagaimana kita tahu, Itali ini adalah pakatan yang sama dengan Jerman dan juga Jepun di bawah kuasa apa? Kuasa Paksi. Okey, di dalam Perang Dunia Kedua, Itali telah keluar daripada pakatan yang sebelumnya dalam Perang Dunia Pertama sebelum ini, iaitu Pakatan Bertiga, dan dia telah menyertai Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Jadi Itali, iaitu sekutu Jerman dalam Pakatan Kuasa Paksi, mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940. Tentera Itali bekerjasama dengan tentera Jerman menyerang Perancis, iaitu tentera Itali menyerang melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang melalui arah utara, daripada atas dan daripada arah bawah. Dua-dua arah mereka serang. Jadi kalahlah Perancis. Okey, kemudiannya serangan Jerman ke atas Rusia. Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Sebagaimana kita ketahui, negara paling luas dan paling besar di Eropah adalah negara Rusia. Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia, iaitu Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Hitler ingin menguasai Rusia kerana Rusia merupakan empayar terbesar di Eropah dan mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Kalau kuasai Rusia, automatik boleh kuasai seluruh Eropah. Pasal apa? Sebab Rusia ni adalah negara paling luas dan paling besar di Eropah. Okey, akhirnya kita lihat berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah. Yang pertama, kerjasama kuasa besar. Yang kedua, keberkesanan strategi serangan. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu. Kerjasama kuasa besar. Pemimpin kuasa bersekutu sering bertemu dan membuat keputusan politik dan ketenteraan. Contohnya Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt, Perdana Menteri Britain Winston Churchill dan Presiden Rusia Joseph Stalin. Wujud juga muafakat, iaitu antara tentera bersekutu yang terdiri daripada tentera darat, udara dan laut. Tiga-tiga tentera, iaitu darat, udara dan laut, beroperasi di bawah satu komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Jadi wujud kerjasama dan muafakat dalam Pakatan Kuasa Bersekutu. Okey, tengok. Last sekali, keberkesanan strategi serangan antara kuasa paksi dengan kuasa bersekutu. Kuasa paksi, mereka gagal dalam operasi menawan Rusia. Ya, nak tawan negara paling luas di Eropah, mereka gagal dalam operasi tersebut. Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Rusia ni sangat luas, jadi dia ada berapa musim sejuk? 2 musim sejuk. Jadi sangat sejuk, ramai tentera yang mati. Tempoh perang yang panjang menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan, hingga akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Tempoh peperangan di Rusia sangat lama, menyebabkan tentera jadi lemah. Jeneral Jerman Friedrich von Paulus menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada Januari 1943. Okey, manakala kuasa bersekutu pula, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu melalui operasi
Kod D-Day. Tentera Bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944. Sebagaimana kita tahu, Normandy, Perancis ni telah ditawan oleh siapa? Ditawan oleh Jerman. Tetapi tentera di bawah Pakatan Bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis tersebut, di mana mereka berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat bahawa tentera Bersekutu akan mendarat di Calais, bukannya di Normandy. Menjadikan tentera Bersekutu dapat memasuki Jerman dari arah barat, manakala tentera Rusia menyerang Jerman dari arah timur. Selepas kematian Hitler pada April 1945, Jerman menyerah, kalah dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 10 markah, iaitu 2, 2, 2, 2 dan juga 2. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Soalan A ditanya nyatakan ideologi bagi negara berikut dalam Perang Dunia Kedua. Jerman, Nazism, Itali, Fasism. Jawab terus ya. Kalau ada nombor 1 Roman, 2 Roman, jawab terus. Jadi Jerman, tulis terus Nazism, Itali, tulis terus Fasism. Okey, soalan B. Mengapakah Jerman dan Itali tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles? Okey, tengok ada nombor 1 Roma, 2 Roma tak? Ada. Jadi jawab terus. Jerman tak puas hati kerana pampasan perang tinggi. Ada formula tak untuk Jerman? Ada. Apa formulanya? Rampas eko dalam tandas. Rampas pampasan perang tinggi, ekonomi yang meleset, dalam inflasi teruk, tandas tanah jajahan dibebaskan. Manakala Itali tidak diberikan tanah jajahan baharu. Okey, soalan C. Namakan negara yang terlibat dalam Pakatan Kuasa Bersekutu. Pakatan Kuasa Bersekutu ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Bila pegang rasa almari. Jadi tengok, kalau ada tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roma, 2 Roma kan? Jadi jawab terus. 1 Roma tulis Britain, 2 Roma tulis Perancis. Nak tambah lagi tak? Boleh. Tulis 3 Roman, Rusia, 4 Roman, Amerika Syarikat. Okey, soalan D dia tanya. Jelaskan sebab kegagalan Liga Bangsa. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi sebab kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ialah tidak dapat menangani krisis pencerobohan seperti krisis Manchuria di mana Jepun menakluki Manchuria. Jadi dia tidak dapat menangani krisis pencerobohan. Satu lagi, dia tidak dapat menguatkuasakan perjanjian gencatan senjata, di mana Jerman telah isytihar keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan menguatkan lagi angkatan tenteranya secara terbuka. Okeylah sekali soalan E. Bagaimanakah sebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain? Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi jawab dalam bentuk ayat. Okey, tengok. Setiap ayat mesti ada pembuka. Ambil balik pembuka kat soalan. Cara sebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain ialah mengadakan hubungan diplomatik. Kedua, membuat perjanjian perdagangan. Ketiga, menjalin hubungan kebudayaan. Keempat, menganjur kejohanan sukan persahabatan. Penanda wacana wajib guna. Yang cikgu ajak guna number, iaitu kedua, ketiga dan juga keempat. Okeylah sekali tengok contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita lihat soalan A dahulu. Soalan A ditanya, terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah. Apa kehendak soalan? Faktor berlaku Perang Dunia Kedua. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Formulanya Aida, versatile, gagal pikat. Okey, jadi ambil balik pembuka. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah ialah kemunculan ideologi baru, iaitu fasism dan nazism. Fasism dipimpin oleh Benito Mussolini dan parti fasis yang berjaya menguasai Itali pada tahun 1922. Matlamat utamanya mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Manakala nazism pula pimpinan Adolf Hitler dan parti Nazi yang berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Matlamat utamanya ialah mengagungkan bangsa Jerman. Okey, tengok soalan B. Jelaskan bagaimanakah Perang Dunia Kedua di Eropah boleh berakhir. Okey, ambil balik pembuka kat soalan. Cara Perang Dunia Kedua di Eropah boleh berakhir ialah kerjasama kuasa besar. Pemimpin kuasa bersekutu sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan seperti Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt, Perdana Menteri Britain Winston Churchill dan Presiden Rusia Joseph Stalin. Selain itu, wujud permufakatan dalam kuasa bersekutu di mana tentera bersekutu yang terdiri daripada tentera darat, udara dan laut beroperasi di bawah satu komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Wujud kerjasama dengan muafakat. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi cara kedua ialah kesanan strategi serangan. Kuasa bersekutu melalui kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di mana dalam operasi Kod D-Day,
Tentera Bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944. Manakala kuasa paksi melalui kegagalan operasi menawar Rusia di mana Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Okey, last sekali soalan kebat. Sebagai warga negara Malaysia, bagaimanakah anda dapat memberi sumbangan dalam mengekalkan keamanan negara? Apakah anda soalan? Cara, iaitu bagaimanakah mengekalkan keamanan negara. Jadi ambil balik pembukanya. Cara saya dapat memberi sumbangan dalam mengekalkan keamanan negara ialah taat setia kepada ketua negara. Uraiannya bermula perkataan hal ini. Jadi hal ini agar dapat melakukan kerayan tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bermaksud contoh pula. Contohnya menyertai polis, tentera dan kastam. Last sekali kesannya. Kesannya negara menjadi selamat dari ancaman penjajahan. Soalan kebat yang cikgu ajar mesti ada 4 perkara. Isi, huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga contoh dan yang keempat kesannya. Jadi isi yang kedua. Penanda wacana cikgu ajar guna number. Jadi cara kedua ialah mematuhi undang-undang negara. Hal ini dengan tidak melakukan kesalahan jenayah dan melanggar undang-undang negara. Contohnya, tidak merompak, merogoh dan membunuh. Kesannya, negara menjadi aman dan sentosa. Last kali, cara ketiga ialah tidak menimbulkan isu sensitif dalam penulisan atau perbualan. Contohnya, tidak mempersoalkan tentang hak istimewa kaum lain dalam Facebook. Hal ini agar tidak timbul perbalahan kaum. Kesannya, perpaduan kaum semakin utuh. Okey, hanya sekadar itu sahaja tajuk Perang Dunia Kedua. Akhirnya, cikgu nak menyampaikan satu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni. Iaitu cikgu memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Sesiapa yang berminat boleh hubungi Syazri 013-7529-209. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.